Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Krisis kemanusiaan di Palestin akan beri kesan kepada semua. Tegas Perdana Menteri, pertelingkahan yang berlaku itu bukan sahaja menjejaskan rakyat Palestin atau rantau Asia Barat, malah kepada hubungan global untuk satu tempoh yang panjang. Justru Malaysia secara konsisten turut menggesa gencatan senjata dan menghentikan pengeboman berterusan. Seluruh rakyat Johor diajak bersama-sama bersolidariti dengan rakyat Palestin dalam satu acara di Masjid Sultan Iskandar, Bandar Datuk On Ahad ini. Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi dalam hantaran di Facebook mengajak warga Johor untuk menyertai majlis Yasin, tahlil serta solat hajat peringkat negeri. Prihatin dengan nasib yang dialami rakyat Palestin, Salam FM sekali lagi mengadakan program Turun Padang sebagai tanda solidariti dan sokongan susulan situasi semasa yang menimpa Gaza sejak Oktober lalu. Program kali ini menampilkan rakaman forum Ejaz Bagi Betul dan juga rakaman tazkirah Nur Ed Salam dengan kerjasama Masjid Bandar Seri Putra Bangi dan akan disiarkan menerusi saluran radio Salam FM. RUU Penubuhan Majlis Media Malaysia yang dijangka dibentang pada Mac tahun depan akan merangkumi satu mekanisme aduan. Timbalan Menteri KKD berkata ia bagi membolehkan sebarang ketidakpuasan hati mana-mana pihak terhadap satu berita diadukan kepada majlis berkenaan. Pertumbuhan KDNK bagi suku ketiga 2023 dijangka lebih baik berbanding 2.9% pada suku kedua. Menteri Ekonomi optimis negara akan merekodkan pertumbuhan suku ke suku di sebalik keadaan ekonomi global yang mencabar. Di OSM sebelum ini meramalkan pertumbuhan ekonomi pada 3.3% pada suku ketiga 2023. 43 permohonan kad diskaun khas menu rahmah diterima daripada pengusaha setakat ini. Sebanyak 6 pasaraya terlibat dan menawarkan diskaun sehingga 40%. Hampir 3,000 premi berdaftar menawarkan menu rahmah di seluruh negara. MRT Corp dan prasarana perlu memberi perhatian serius insiden gangguan bekalan kuasa yang mengakibatkan perkhidmatan MRT laluan Putrajaya terjejas malam. Menteri Pengangkutan berkata meminta pihak terbabit kemuka laporan penuh bagi mengenal pasti punca sebenar insiden itu. Hampir 1,000 penduduk di Velcra Panggung Lalat, Gua Musang tidak melepaskan peluang ke program Jualan Rahmah Kasih Sayang untuk mendapatkan barangan keperluan sebagai persediaan menghadapi musim tengkujuh. Program anjuran KPDN itu sentiasa dinantikan kerana akses yang mudah selain harga barangan yang ditawarkan lebih murah. Pembayaran gaji secara tunai tidak dibenarkan kecuali dengan persetujuan pekerja dan mendapat kelulusan Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia. Menteri Sumber Manusia berkata 1,654 kertas siasatan dibuka dalam tempoh Januari hingga Oktober atas kesalahan berkaitan pembayaran gaji, penginapan pekerja serta perintah gaji minimum melibatkan jumlah kompaun dan denda lebih 4.3 juta ringgit. Upacara sambutan ulang tahun keputeraan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar bermula secara rasmi dengan berlangsungnya istiadat letak kerja di Istana Besar disempurnakan dengan menaikkan bendera istiadat Kerajaan Johor. Istiadat bermula dengan parakan membawa masuk bendera ke Tugu Peringatan Istana Besar oleh 10 anggota Askar Timbalan Setia Negeri Johor. Disusuli upacara mengikat bendera. Bendera akan berkibar sepanjang sambutan Hari Keputeraan Sultan Johor. Jumlah penduduk terjejas banjir di Kedah meningkat dengan satu lagi pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Sekolah Kebangsaan SK Taman Aman. Seramai 210 penduduk daripada 63 keluarga ditempatkan di 3 PPS di Kota Sad dan 1 di Kubang Pasu. Manakala situasi banjir di Perak semakin pulih, jumlah penduduk terjejas banjir menurun kepada 187 orang daripada 54 keluarga. 4 PPS masih beroperasi melibatkan daerah hilir Perak, Kerian dan Kinta.
Ban rancangan Tempatan Banjir RTB yang terputus menjadi punca banjir termenung di kawasan Batu 9 dan Batu 10 dekat Cangkat, Jong, Teluk Intan sejak Oktober lalu. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad berkata sebelum ini kerajaan telah memperuntukkan 10 juta ringgit untuk pembinaan ban dan mengelak kejadian banjir berulang. Di Johor, 8 keluarga berdepan detik cemas selepas kediaman mereka dinaiki air susulan hujan lebat. Banjir kilat turut menjejaskan 25 buah kediaman lain, namun mereka dilaporkan selamat. Tiada PPS dibuka setakat ini. Seorang peniaga maut manakala isterinya cedera selepas kereta terbabit dalam satu kemalangan di Kemaman. Kemalangan berlaku di kilometer 314.5 Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2 LPT2 berhampiran susur keluar Plaza Tol Kerteh. Bekas penyanyi kumpulan nasyid intim Allahyarham Suhaimi Saad menghembuskan nafas terakhir di unit rawatan rapi ICU di Hospital Sultan Ismail HSI Johor Bahru. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil zahirkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Suhaimi. Seorang usahawan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Marang atas pertuduhan membunuh rakan kongsi 2 minggu lalu. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Batu 23, Hulu Terengganu 1 November lalu. Tiada pengakuan direkodkan tertuduh dan mahkamah tetapkan sebutan semula kes pada 15 Januari depan. Statistik Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM merekodkan 19,224 kes jenayah dalam talian sepanjang tempoh Januari hingga September tahun ini. Kepala Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nii Ching berkata, nilai kerugian kes jenayah bagi tahun ini meningkat kepada 687 juta ringgit atau 29% berbanding tahun 2022. Di Mahkamah Magistrate Bukit Mertajam pula, seorang pemandu lori dijatuhi hukuman penjara 8 bulan selepas mengaku bersalah halang tugas penjawat awam. Tertuduh didakwa dengan sengaja menghalang seorang anggota polis menjalankan tugasnya pada 2 November lalu di Jalan Sorok 1, Taman Bukit Indah, seberang Perai Tengah. 34 notis tunjuk sebab dikeluarkan KPDN kepada peniaga di Terengganu sejak 1 November lalu. Ini berikutan mereka menjual ayam pada harga antara RM10.50 hingga RM11 sekilogram. Setakat ini, KPDN tidak mengeluarkan sebarang kompaun kepada peniaga ayam sejak harga komoditi itu diapungkan. Tabung haji menasihati pendepositnya supaya tidak terpedaya dengan pelbagai taktik skema, malah perlu sentiasa peka serta berhati-hati dengan pautan yang mencurigakan. Ini termasuk menyimak akaun, mencetak penyerta akaun, pindahan wang dan perkhidmatan haji. Pengubalan dan pewartaan enakmen atau Undang-Undang Kecil Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam diteruskan Kerajaan Selangor. Ia bagi menangani isu pembuangan sampah haram di negeri itu. Esko Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri maklumkan setakat ini 57 tapak pembuangan sampah haram aktif dikenal pasti. Penduduk di Kampung Padang Lalang, Felda Neram 1 Kemaman bimbang susulan sekumpulan gajah liar berkeliaran di kawasan kediaman mereka. Gajah liar itu dikesan sejak Selasa itu telah merosakkan pelbagai jenis tanaman dan struktur pagar kebun menyebabkan mereka kerugian puluhan ribu ringgit. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhris Ibni Almarhum Tuanku Munawir berkenan berangkat ke Majlis Perasmian Hospital UCSI Bandar Spring Hill, Port Dickson. Tuanku Mukhris bertitah, Hospital UCSI berpotensi besar untuk mengubah landscape penjagaan kesihatan di Negeri Sembilan. Aktiviti pasaran harta tanah berkembang positif pada suku ketiga 2023 dengan merekodkan 108,955 transaksi bernilai 57.15 bilion ringgit. Kediaman teras masih menjadi pilihan pembeli, merekodkan 29,755 transaksi bersamaan 43.4% dari keseluruhan transaksi kediaman.
Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah sasar untuk membawa produk usahawannya ke peringkat antarabangsa dalam tempoh 3 hingga 5 tahun. Ketika ini fokus diberikan kepada pasaran dalam rantau Asia Tenggara melibatkan Indonesia, Malaysia dan Thailand. Malaysia Airlines memperkenalkan semula perkhidmatan penuh menu penerbangannya melibatkan semua sektor. Pengarah urusan MLG berkata, perkhidmatan makanan dan minuman Malaysia Airlines kini diselaraskan sendiri menerusi cabang MLG Catering Operations dengan kerjasama 9 rakan strategik. Saintis tempatan mencadangkan supaya langkah proaktif melindungi padang rumput laut di Johor daripada terancam dapat dilaksana. Padang rumput laut memainkan peranan yang kritikal dalam aspek sekuriti makanan dan penyimpanan karbon. Sumber semula jadi itu juga penting menjadi pelindungan terhadap lonjakan tahap sedimen dalam air serta mengawal tahap sedimen. Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT mengambil inisiatif mewujudkan zon premis makanan Grade A yang diberi penarafan dan diiktiraf melalui sistem penggredan yang seragam. Ia sebagai usaha menjadikan produk makanan di Terengganu sentiasa menjadi tumpuan dan tarikan pelancong. Angka korban rakyat Palestin di Semenanjung Gaza terus meningkat kepada 11,320 orang sejak Oktober lalu. Serangan memasuki hari ke-39 itu sudah meragut nyawa 4,650 kanak-kanak dan 3,145 wanita setakat ini. Serangan turut mencederakan 29,200 penduduk Gaza selain menyebabkan 3,600 individu masih gagal dikesan, termasuk 1,755 kanak-kanak. Tuduhan kononnya pusat pemerintah Hamas berada dalam Hospital Al-Shifa oleh White House merupakan alasan untuk memberi lampu hijau kepada tentera Zionis melakukan pembunuhan besar-besaran. Hamas menegaskan tuduhan itu dibuat bagi mencapai objektif melumpuhkan sistem penjagaan kesihatan Gaza dan rakyat Palestin. Selain fasiliti kesihatan, orang awam tidak berdosa terus menjadi sasaran rejim Israel. Kali ini sebuah kediaman dibom di Dir Al-Balah. Penduduk bergegas ke lokasi selepas mendengar bunyi letupan bom yang sangat kuat. Usaha mencari yang menyelamat bangsa terselamat di bawah runtuhan masih dilakukan. WHO menekankan pemindahan pesakit dari Hospital Al-Shifa telah menjadi tugas yang mustahil. Jurucakap WHO, Margaret Harris berkata, ramai sedang bertarung nyawa dan memindahkan mereka ibarat membunuh pesakit. Tegasnya, hospital tidak sepatutnya menjadi sasaran serangan. Raja Permaisuri Agong menggesa pemimpin dunia mendesak supaya gencatan senjata dilaksanakan segera dan membuka koridor bantuan kemanusiaan secara kekal ke Semenanjung Gaza. Baginda bertitah tindakan pemimpin dunia perlu dalam menyokong usaha yang diselaraskan oleh organisasi kemanusiaan untuk menghantar bekalan penting selain menyelamatkan maruah rakyat yang sedang menderita. Ketua UNICEF menyifatkan keadaan di Semenanjung Gaza umpama padang terkukur ekoran serangan kekejaman rejim Zionis. Beliau berduka cita selepas melawat kanak-kanak, keluarga dan kaki tangan UNICEF di Semenanjung Gaza. Beliau menggesa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Gaza supaya menghentikan kekejaman. Sementara itu, China menyeru semua negara bersatu hati gesa gencatan senjata segera dilaksana di Gaza. Wakil tetap China ke UN, Zhang Jun berkata, seruan ini termasuklah kepada negara-negara kuasa besar. Tegasnya, situasi di Gaza tidak hanya menggambarkan krisis kemanusiaan, malah nilai kemanusiaan. Sebuah organisasi advokasi undang-undang berpangkalan di New York memfailkan saman terhadap Presiden Amerika Syarikat Joe Biden dan anggota pentadbirannya. Saman dibuat susulan Biden gagal menghalang pembunuhan beramai-ramai rakyat Palestin di Gaza. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.